Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini cikgu bawakan siri yang kelima untuk bab 7 graf gerakan, iaitu kepada penyelesaian masalah yang melibatkan graf jarak masa. Okey, di sini diberikan graf jarak masa, jaraknya dalam kilometer dan masanya dalam jam yang menunjukkan perjalanan sebuah kereta. Okey, jadi di sini grafnya menceritakan graf jarak masa menunjukkan perjalanan sebuah kereta dari pekan P ke pekan Q dan kemudian kembali ke pekan N. Yang mana N ini terletak sebelum pekan P. Okey, jadi di sini kalau kita tengok pada grafnya ini, jadi dia mula-mula di sini bergerak, jadi di sini ialah pekan P. Kemudian dia meneruskan perjalanan sehinggalah sampai di sini selepas 1 jam. Okey, dia berhenti. Di sini dia berhenti untuk rehat. Jadi di sini bila grafnya ni mengufuk sahaja, ini bermaksud pada ketika ini dia berhenti. Okey, sebab tak ada pertambahan jarak pun. Okey, jadi dia berhenti, kemudian selepas dia berhenti, dia bergerak lagi meneruskan perjalanan sehinggalah dia sampai di pekan Q. Jadi untuk dari pekan P ke pekan Q, dia ada berehat seketika. Okey, seterusnya dah sampai Q dan kemudian dia kembali ke pekan N. Jadi di sini daripada Q, dia kembali semula ke pekan N. Jadi N itu di sini. Daripada pekan Q ke pekan N, perjalanannya dia terus saja. Tak ada dia berhenti rehat. Kalau kita perhatikan perjalanan kereta tersebut pada mula-mula perjalanan sebelum dia berhenti ini, dengan selepas berhenti dan meneruskan perjalanan ke Q, dia punya kecerunannya berbeza. Okey, jadi di sini apabila kecerunan berbeza, maka laju dia pun berbeza sebab kecerunan adalah bersamaan dengan laju. Okey, dan di sini kalau kita tengok dari Q ke N ini, kecerunannya negatif. Okey, kecerunannya negatif, ini menunjukkan perjalanan dia, perjalanan balik ataupun dalam arah yang bertentangan dari Q ke N. Untuk memudahkan pelajar faham, cikgu buatkan satu garis yang mewakili jarak. Okey, jadi ini 0 km, kemudian di sini 20 km terletaknya pekan P. Jadi di sini ialah pekan P. P ialah pada 20 km. Kemudian dia meneruskan perjalanan, okey, sehinggalah sampai 80 km ini. Kemudian dia teruskan lagi sehingga sampai 140. Okey, pada 140, katalah di sini 140 maksimum dia. 140 km. Jadi dari P dia sampai ke pekan Q. Okey, dah sampai ke pekan Q. Dari pekan Q dia kembali semula ke pekan N. N ini dia terletak pada 0 tadi. 0 km. Jadi kereta tu dia bergerak macam ni. Dia bermula daripada pekan P sampailah ke pekan Q. Pergerakan dia. Dah sampai di Q, kemudian dia patah semula, kembali semula ke pekan N, di mana N itu terletak sebelum pekan P, iaitu pada ketika 0 km. Jadi daripada sini dia patah semula, dia bergerak sehingga sampai 0. Jadi di sinilah terletaknya pekan N. Untuk menjawab soalan dia, soalan yang pertama, hitung jarak antara pekan N dan juga pekan P. Jadi pekan N di sini, pekan P di sini, maka jaraknya ialah yang inilah. Jadi jarak antara N dengan P itu ialah 20 km. Okey, seterusnya, hitung jarak antara pekan P ke pekan Q. Ni Q ni. Seterusnya, soalan yang kedua, hitung jarak antara pekan P ke pekan Q. Jadi ini P, sini Q. Okey, kalau kita tengok P itu di sini, iaitu pada 20 km. Q itu di sini, iaitu pada 140 km. Maka jarak antara P dan Q ialah dia terletak ialah yang ini. Okey, jarak itu. Ataupun kalau kita tengok di sini, ini P-nya, ini Q dia, jadi jaraknya yang inilah. Iaitu dari 20 ke 140. Jadi kalau kita nak dapatkan jaraknya, mestilah yang besar tolak dengan yang kecil. Jadi 140 kita tolakkan dengan 20. Maka kita dapati bahawa jarak antara P dan Q ialah 120 km. Kita pergi kepada soalan yang kedua, iaitu hitung tempoh masa. Dan ingat, di sini dalam kurungan dia ada tulis dia nak masa dalam minit, sedangkan di sini dalam jam. Okey, dia nak tempoh masa dalam minit ketika berhenti. Jadi yang berhenti tadi ialah yang ini. Okey, ini dia ketika dia berhenti, iaitu ini daripada 1 ke 2.5. Jadi kalau kita nak dapatkan tempoh masanya, yang besar tolak dengan yang kecil. Jadi 2.5 tolak dengan 1. Jadi kita dapat iaitu 1.5. 1.5 ini ialah dalam jam.
Jadi dia nak dalam minit. Jadi kalau dalam minit, ini bermaksud 1.5 jam itu kita darabkan dengan 60 untuk tukar dia kepada minit. Selama kita dapati 90 dia minit. berhenti rehat. Seterusnya, hitung tempoh masa dalam minit bagi yang kedua, perjalanan dari P ke Q. Okey, dari P pergi ke Q. Dari P ke Q tadi, iaitu kita tengok P ini ialah pada masa kosong, dia bermula pada 0 jam. Okey, kemudian dia gerak sampai ke Q dekat sini ialah pada 5. Ini kosong tadi, dia bergerak sehinggalah ke 5. Jadi tempoh masanya ialah dari sini ke sini. Jadi bermaksud tempoh masanya ialah 5 jam. Okey, ataupun 5 tolak dengan kosong, dapat 5 jugalah. Jadi 5 jam. Dan kita perlu tukar dia kepada minit, jadi kita darab dengan 60. Jadi ini bermaksud kalau dalam minit, perjalanan dari P ke Q ialah bersamaan dengan 300 minit. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga, iaitu hitung laju kereta dalam perjalanan dari pekan P ke pekan Q sebelum berhenti dan selepas berhenti rehat. Okey, jadi dia nak di sini, dia suruh hitung laju. Okey, laju sebelum dia berhenti dan selepas berhenti. Jadi ini ketika dia berhenti. Jadi kalau sebelum berhenti itu laju yang ini. Ini yang pertama cikgu tandakan. Kemudian dia berhenti, kemudian dia nak laju yang kedua iaitu selepas dia berhenti ini. Sehingga sampai ke pekan Q. Jadi ini laju yang kedua yang dia nak. Untuk mengira laju sebelum dia berhenti yang dekat sini, ini perjalanan yang ini yang pertama ini, jadi kita perlu cari kecerunannya sebab laju adalah bersamaan dengan kecurunan graf. Jadi untuk dapatkan kecurunan saya buatkan bentuk macam ini. Okey, yang mana ini adalah merupakan jarak mencancang, yang ini jarak mengufuk. Okey, jarak mencancang yang tegak ini, mencancang ini ialah 80 tolak dengan 20. Okey, jarak yang di sini pula, jaraknya ni masanya ialah 1 tolak 0, 1. Jadi kecerunannya ialah 80 tolak dengan 20, jarak mencancangnya, bahagi dengan 1 tolak dengan 0 ataupun samaan dengan 1 lah. Jadi ini adalah bersamaan dengan 80 tolak 20 ialah 60. 60 bahagi dengan 1. Jadi ini adalah bersamaan dengan 60. Unitnya kalau yang atas sini iaitu kilometer, yang ini jam. Jadi yang atas ini ialah kilometer per jam. Itu ialah laju dia sebelum berhenti. Okey, sekarang kita tengok laju selepas dia berhenti. Selepas dia berhenti, dia bergerak semula. Tengok berapa kelajuannya. Kita buatkan jarak mengufuk. Ini panggil jarak mengufuk. Yang ini jarak mencancang. Okey, jarak mencancang dia yang di sini ialah sama dengan jarak inilah. 140 tolak 80. Okey, kemudian dia punya jarak mengufuk itu yang ini pula ialah, ini yang besar ni, 5 tolak dengan yang di sini, 2.5. Okey, jadi saya tuliskan di sini 140 tolak dengan 80 bahagi dengan 5 tolak 2.5. Jadi dapat di sini iaitu 140 tolak 80 ialah 60. Okey, kemudian bahagi dengan 2.5 bersamaan dengan 24 kilometer per jam. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sebelum dia berhenti pergerakan permulaan ini, dia bergerak 60 km per jam. Okey, selepas dia berhenti, dia bergerak lagi perlahan, iaitu 24 km per jam. Mungkin kereta dia menghadapi masalah, ada kerosakan agaknya. Jadi dia tak boleh bawa laju. Jadi mula-mula tu boleh tahanlah juga 60 km per jam. Lepas tu lagi slow, iaitu 24 km per jam. Soalan yang keempat, hitung laju kereta dari Q ke N. Okey, jadi dari Q ke N, jadi kita kena kira kecerunannya. Jadi buatkan jarak mencancang, ini jarak mencancang, ini jarak mengufuk. Okey, itu ialah dia punya kecerunannya. Jarak mencancang dia yang ini, yang tinggi ini. Jadi saya buat macam ni sebab nak tunjukkan yang dia dapat negatif tu. Jadi 0 tolak dengan 140. Okey, bahagi dengan yang jarak mengufuknya 6 tolak dengan 5. Okey, maka kecerunannya kita dapati bahawa 0 tolak 140 dapat negatif 140 bahagi dengan 6 tolak 5 ialah 1. Jadi dapat negatif 140. Jadi kecurunannya negatif. Cuma negatif di sini menunjukkan dia berpatah semula. Okey, ataupun dia dalam perjalanan balik. Jadi itu negatif. Tetapi bila dia tanya berapakah laju kereta, jadi kita jawab laju kereta masih lagi ditulis sebagai 140 kilometer per jam. Jadi kalau kita tengok di sini, perjalanan balik dia bukan main laju lagi kan? 140 km per jam. Dah melebihi had laju dah.
Tadi keretanya perlahan, masa di sini perlahan, keretanya mungkin rosak. Sampai di Q, dia dah baiki kereta. Jadi dalam perjalanan balik, dia bawa bukan main laju lagi. 140 km per jam. Soalan yang terakhir iaitu soalan yang kelima, hitung laju purata dalam kilometer per jam bagi keseluruhan perjalanan itu. Okey, jadi ini memang biasa ditanya dalam soalan SPM, iaitu dia minta cari laju purata. Jadi mengikut formulanya, kalau laju purata bersamaan dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jadi untuk menjawab soalan ini, jumlah jaraknya ialah kalau kita tengok untuk keseluruhan perjalanan. Okey, kita tengok tadi iaitu dia bermula daripada pekan P ke pekan Q. Yang itu yang mana jaraknya ialah 140 tolak dengan 20. Okey, jadi 140 tolak dengan 20. Okey, kemudian itu perjalanan dari P ke Q. Kemudian dia dari Q ke N. Dari Q ke N ini iaitu jaraknya ialah 140. Okey, itu dia jumlah jaraknya. Bahagi dengan iaitu jumlah masa. Jumlahnya masanya ialah yang masa yang diambil untuk keseluruhan perjalanan iaitu 6 jam. Jadi di sini 140 tolak dengan 20 ialah 120. 120 tambah dengan 140 ialah 260 bahagi dengan 6. Jadi kita dapati dia punya laju puratanya ialah lebih kurang 43.33 km per jam. Ataupun boleh tulis kilometer J kuasa negatif 1. Jam tu naik atas jadi kuasa negatif 1.